Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah dapat jumpa semula dan semoga Allah terus izinkan kita untuk duduk dalam pengajian. Minggu lepas patut ada kelas dah sanitasi apa nama tu? Sanitasi. Nak sebut pun tak reti. Sanitasi. Jadi surau ni tutup, kita tak ada kelas lah. Jadi minggu ni kita sambung. Moga nanti akan datang ni tak adalah apa C sanitasi apa C tak adalah. Boleh lah ni belajar balik. Sambung Bidayatul Hidayah. Dah lama ni. Dah lama kita tak buka kitab ni. Dekat mana? Menjaga perut. Menjaga perut. Okey. Ini masih lagi menceritakan tentang apa yang dikatakan menjaga maksiat lahir. Menjaga maksiat lahir. Dan dia dah cerita daripada awal. Mula-mula kalau kita tengok muka surat yang lalu, mula-mula dia kata jaga mata. Betul? Lepas tu jaga telinga. Lepas tu jaga lidah. Dia turun macam tu. Mula jaga ni, jaga ni, jaga ni. Jaga lidah ni yang paling banyak dicerita lah, paling panjang yang kita dah baca dah. Lepas jaga lidah, jaga perut. Nanti lepas jaga perut, tengok kitab di depan sikit, dia akan turun bawah sikit, bawah daripada perut ni, dia katakan kemaluan. Bawah daripada sebelah kemaluan ni, kalau kita berdiri gini, tangan. Sebelah kemaluan tangan. Lepas tangan, kaki. Itu semua anggota zahir lah. Anggota zahir. Lepas tu nanti baru diceritakan tentang menjaga hati. Cara meninggalkan maksiat hati. Itu pembagian kitab tu. Dia cerita daripada mata, lepas mata telinga, lepas telinga lidah, lepas telinga lidah perut, lepas perut tangan, lepas perut kemaluan, lepas tu tangan, lepas tu kaki. Okey. Sekarang ni dia cerita menjaga perut. Maka hendaklah engkau, Imam Ghazali sebut dalam kitab ni, maka hendaklah engkau, dia kata engkau mesti, hendaklah engkau buat apa? Memelihara perutmu. Dia kata jaga perutmu. Jaga daripada apa? Daripada memakan makanan yang haram. Daripada memakan makanan yang haram. Jadi nak kena hati-hati. Bila cakap pasal perut, ulama akan cakap nombor satu, jaga makan, jangan makan benda haram. Haram ni ada beberapa punca, sumber. Satu, haram tu dari segi zat benda tu haram. Macam makan bangkai, babi ke, apa ke, atau bangkai. Bangkai ni maknanya benda yang boleh makan tapi sembelih tak betul. Kalau kita cakap gitulah. Atau binatang yang haram dimakan walaupun dia sembelih, tapi binatang tu tak boleh makan. Tu nama dia bangkai. Jadi makanan ni, apa yang menjadi haram, dia ada dua je. Satu, zat tu haram, atau cara dia sembelih tak betul. Atau nombor tiga, sumber duit yang kita dapat tu untuk beli makanan tu halal, tapi sumber duit tu tak betul, dia jadi haram. Makanan tu jadi haram kat kita sebab sumber duit yang kita guna. Kalau guna duit rasuah, beli nasi ayam, ayam ni sembelih dengan betul, tapi sebab duit tu duit rasuah, maka nasi ayam tu dia jadi haram sebab sumber duit. Sumber mendapatkan benda tu. Ambil duit riba, beli rumah, tak makan, tapi rumah tu jadi rumah dia beli secara haram. Kenapa? Sumber.
Sumber duit tu. Atau dikatakan haram juga makanan ni apabila dalam fiqh kata makanan tu beracun. Tak boleh Makanan tu beracun. Tak boleh makan, jadi haram. Kenapa? Dia beri mudarat. Dia beri mudarat pada orang yang makan. Lepas tu dia kata jaga-jaga. Pastikan setiap benda yang masuk ni dia bukan haram. Itu kita tanggungjawab kita dan kena pastikan. Jangan mudah-mudah bagi alasan darurat. Ini mudah je orang tu bagi gini. Darurat. Digunakan darurat ni sebagai lesen dia makan benda haram. Nak buat macam mana dah kerja macam ni? Ni darurat. Mudahnya darurat. Kenapa ambil duit tak elok ni, duit rasuah? Alah, orang dah buat darurat. Senangnya dia darurat. Nanti boleh jawab dengan SPRM lah. Darurat. Cakap dengan dia gitulah. Bolehlah ditimbang angkut. Kenapa buat? Bos buat darurat. Senang. Bos lagi banyak, dia salahkan bos. Begitu ni banyaknya berlaku ni. Tahu tak sumber tu kesian pada anak-anak yang makan kat rumah tu. Yang tak erti apa-apa, yang tak tahu apa-apa. Dia makan benda haram, nanti menyebabkan hati dia keras. Ini yang kita boleh takut ni. Kita bagi dia makan benda tu. Kita kena ingat bagaimana cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia balik cuti. Bila dia balik cuti, dia balik sekolah balik, dia ada benda hafalan dia hilang dan dia tak boleh hafal. Jadi guru dia kata, kau balik tu kau makan apa? Dia balik, dia tanya mak dia. Mak dia kata tak ada apa, biasa je makan. Cuma ada satu gelas susu, dia kata, yang kau tak biasa minum, yang dapat daripada jiranmu. Itu yang tak biasa makan lah. Yang lain tu makan hari-hari, yang mak dia masak tu benda-benda biasa lah. Imam Syafi'i ni bukan orang biasa. Dulu guru kami kata bila mak dia mengandung, orang bagi makanan, kalau makanan ni haram atau syubhat, mak dia tak boleh angkat tangan nak ambil. Mak dia tak boleh angkat tangan nak ambil. Jadi mak dia ada signal. Mak dia ada signal. Signal apa? Ni tak elok. Sama ada haram atau syubhat, mak dia tak boleh angkat tangan. Mak dia. Mak dia kata tak ada apa yang lain. Tak ada apa yang lain. Dia kata kecuali ada satu susu susu kambing yang jiran kau bagi. Dia pun sasat lah, jiran dia ni. Tengok kambing dia. Rupanya jiran ni bela kambing, ada pagar. Tapi ada satu pagar ni bocor. Jadi kambing ni sudah makan rumput pagar orang sebelah, masukkan kepala, makan rumput. Dia kata ni, sebab ni. Aduh, pening ni. Pening je. Menyebabkan apa? Menyebabkan dia balik sekolah balik dia tak boleh hafal. Orang-orang yang dipelihara Allah ni memang gitulah. Tu kita ni bodoh benar Tak apa benda makan tak tahu. Kalau beli khusus kat hotel kan, pukul 8 dah makan, pukul 10 makan lagi. Breakfast buffet ni tengok dengan ya Allah. Kalau gajah tengok pun dia giling lah. Aku tak boleh makan banyak ni. Telur setengah masak, telur tak masak, telur 3 suku masak. Mana otak tak 3 suku? Lepas tu taruh dalam apa? Memang menarik lah. Kat rumah kita pun tak buat Dia dah half boil, dia taruh apa tu? Macam beras ke apa tu? Beras ke tu? Kat hotel lah ni, kat hotel cakap kan. Dihidang tu memang cara yang menarik untuk kita makan. Lepas tu tengah hari makan lagi buffet. Lepas pukul 2 jadi lembu kenyang. Kalau saya jadi bos lah, saya tak hantar kutu-kutu itu. Buang duit buang duit kerajaan ni. Betul saya cakap. Lepas pukul 2 tu tak dapat apa dah. Lembu kenyang dah tak jadi orang dah. Gitu hotel bagi gula-gula pula. Dah lah kecil manis. Saya kutu saya tahulah. Pada saya kutu ni dia tak dapat 100% lah. Dia kena khusus ni tengah hari, jangan duduk kat hotel, bawa dia pergi site. Tengok jalan raya, tengok premix, tengok aspal, tengok tu lah benda-benda yang kat site tu. Tengok corner ni macam mana buat, tengok macam mana orang buat kerja. Apa tu praktikal. Itu abang-abang kita yang kerja panas-panas orang India tu, tolong ni buat. Baru tak ngentuk. Baru balik, baru kita hargai orang buat jalan ni bukan senang. Betul tak?
Panas sana, panas. Kita berlubang sikit, komplain. Berlubang sikit, masuk Facebook. Berlubang sikit, mengadu dengan menteri. Senang yang buat jalan. Jadi boleh appreciate. Itu baru kursus. Balik ilmu dapat teori belah pagi. Balik praktikal dapat belajar apa. Syukurlah aku kerja dalam aircon. Kita nama Jabatan Kerja Raya, tapi tak kerja kat jalan raya. Jabatan Kerja Aircon. Lepas tu kita kena appreciate lah. Abang-abang kita ni yang kerja tengah panas ni. Yang orang India ke, lalu orang India lah kerja kan. Mereka lebih tahan. Itu baru nama khusus. Balik, terdidiklah teori, terdidiklah hati. Syukurlah tak kerja begitu. Kalau kerja gitu, hilanglah flawless semua habis. Balik muka mengelupas. Baru tahu putih tak putih, tu dia tahu. Punca apa tadi? Makan kenyang. Jadi dia kata dengan guru dia, baru aku ketahui, aku telah makan itu. Dia kata tu lah. Imam Syafi'i, dia kata gitu. Saya pernah dengar cerita dulu, ustaz-ustaz cerita dulu. Dia tak bagi anak murid dia yang belajar tahfiz ni beli barang kat pasar malam. Dia tak bagi. Dia akan belikan untuk bawa balik. Sebab dia pilih-pilih juga. Dia pilih orang, dia pilih. Adalah cara dia halusi lah. Dia minimumkan risiko hilang hafalan. Memang kalau kita makan benda tak baik ni, benda baik keluar. Benda baik dia tak duduk dalam hati. Sebab dia dah terima input tak baik. Dia tak nak sama-sama, dia keluar. Tu orang kata mengaji dulu, mak kata benak yang kau ni. Benak tu bukan benak tu lah. Benak tu dia kata peliharalah perutmu daripada makan makanan yang haram. Jangan makan yang haram. Atau yang syubhat. Syubhat ni, maksud syubhat ni apa? Tak jelas sama ada halal ke haram. Tak jelas. Tapi rasa hati macam tak sedap. Kalau dekat office ni, orang hantar hamper lah. Kak, ni raya punya hal lah. Sajalah mau hantar hamper. Mau hantar hamper lah bagi anak-anak makan lah. Dia sebut lagi nama anak lah. Nanti buka hamper tu baik-baik lah. Ada envelope lah. Itu envelope ada isi sikit lah. Sajalah bagi. Saja dia kata. Sajalah bagi. Saja. Benar ke saja? Benar ke saja? Kalau saja kau pergi bagi pada orang lain je tak ada kaitan dengan kau. Pergi bagi. Itu saja. Itu dia kata akak support lah kita sikit. Ini tak jatuh haram pun dia jatuh syubhat lah. Sebab tu nak kena hati-hati Nak kena hati-hati Syubhat ni bila kita tak yakin atau kita rasa terdetik nanti. Ini halal ke ni? Tu. Itu pun nama syubhat. Jaga-jagalah. Cubalah elak-elak benda ni. Elak-elaklah benda ni. Dan berusahalah. Dia tu kita usaha. Usaha apa? Mencari makanan yang halal. Usahalah. Kalau kedai runcit rumah kita ni, kita tengok ayam dia pun kita tak confident lah. Kita tanya dia ambil ayam kat mana? Kat pasar burung dia kata. Kita pun tak tahulah pasar burung ni macam mana kan? Tapi kita nampak ada satu tempat jauh sikit lah. Mungkin kena naik motor 2 km ke. Naik kereta 3 km. Kita nampak ada orang beli jual ayam. Dia sembelih kat situ dan kita pernah tengok dia sembelih. Dan kita pernah tengok ayam-ayam dia letak tu. Kita pernah tengok dia punya leher ni mematuhi apa yang sepatutnya lah. Urat merih apa semua clear lah. Clear. Jadi, tapi jauh sikit. Tak apalah, pergilah jauh sikit. Kenapa? Wajib pada dia berusaha mencari yang halal. Wajib. Hukum dia wajib. Kalau tak buat, berusaha. Kita nak beli yang kita dengar macam-macam lah. Laksa, mihun kan. Yang orang yang dibuat oleh orang bukan Islam. Dah makan 10 tahun. Keluar pula dalam surat khabar sebelah ladang Hindia lah apa benda. Kan kita mesti dengar benda ni kan. Kita boleh kata, janji dia logo halal, dia tanggung lah. Dia bertanggung ke dosa kita? Dia agama apa? Dia bertanggung dosa kita? Sedangkan ada kedai jauh sikit. Kedai jauh sikit. Ada yang logo yang orang Islam buat.
Ada banyak. Banyak. Sekarang banyak. Mihun semua banyak. Banyak betul. Produk ni. Walaupun mereka ni kadang-kadang tidak ada di pasar raya terkenal, tak ada lah. Sebab saya ada kawan saya yang buat produk ni. Dia kata nak letak barang dekat rak tu, rupanya ada harga lain. Kalau rak tu tinggi kepala dia, harga lain. Rak bawah harga lain. Mana kalau tinggi kepala, orang nampak dululah sebab tinggi kepala. Dia kata rak tengah-tengah ni antara kepala dan kaki ni RM8,000 ada supermarket nak. Bayar dia punya macam belanja hangus lah. RM8,000 bayar, okey, letak barang. Lepas tu tak beli cash tu. Consignment Habis, baru bayar. Jadi kalau yang keluarkan produk-produk orang Islam ni yang tak ada modal yang kuat, selalunya mereka tak dapat masuk. Jadi mereka ada kat mana? Kat kedai-kedai uncit lah. Kedai uncit. Yang hypermarket ni produk company-company yang besar-besar. Ada orang tak pergi supermarket. Dia kata allergic lah, gatal lah, supermarket tak standard. Dia tak pergi kedai uncit. Dia kata kaki gatal lah, allergic. Dia pergi hypermarket yang besar-besar, yang popular dia pergi. Tapi barang ni yang kita kata ni, kita dah dengar banyak cerita orang beli ayam di supermarket, dia gitu. Kita dengar cerita macam-macam. Menyebabkan hati kita ni rasa bergoyang. Bila bergoyang tu, kita tak pasti yakin je. Halal tak halal. Jadi itu nama apa? Itu nama syubhat. Saya dah dengar cerita tau, orang-orang jual ayam, orang Islam tau. Kadang kita saja bercerita kan. Dan dia kata dia beli ayam di tempat yang paling murah. Seekor RM5. Atau macam kat Lagrai mana. Seekor RM5. Ayam ni dikata dah ayam frozen lah. Beli kat mana? Dia sebut nama supermarket tu. Dan supermarket ni bukan milik orang Islam. Tak rasa apa-apa ke ragu? Atau kita tak kisah. Membujur lalu melintang sapu. Tu. Ni. Masuk dalam perut anak kita. Lepas tu tengok pula kenapa degil yang seorang ni. Ni lah makan. Tuan Guru Ahmad Rozaini. Guru kami lah. Kami belajar tauhid. Belajar cara jauh. Dia kelas dia kat Perak tu. Tapi masa sebelum PKP tu, sebulan sekali saya mesti cari dia dua kali. Saya stopkan kelas saya pergi. Padahal minum dia tak tahu saya datang. Dia call, dia ajak minum kat rumah. Minum kat rumah dia satu pagi tu, benar minum kat rumah dia. Tapi guru-guru ni dia ada keberkatan. Saya dah cakap dah, Ustaz jangan susah. Saya akan minum kat luar. Sebab saya nak pergi Kelantan ni, dia kata. Datanglah, dia kata. Saya minum dekat kedai dekat hampir rumah dia tau. Ini dekat Pegalang Ulu, bukan Kuala Lumpur. Saya minum, ada orang lelaki pakai mask, pakai baju biru. Ustaz, dia kata. Dia kata, siapa pula kenal aku kat Pegalang Ulu ni? Pegalang Ulu, kalau Bangi tu ada lah orang kenal kan. Ustaz. Saya pun, masa tu kan PKP kan. Tapi boleh rendah negeri. Nak salam tak boleh lah. Tak tanya apa-apa lah. Dia kata dia ni agaknya dia boleh pondok kot. Dia nampak kita pakai macam ni. Saya makan-makan, saya nak bayar. Dah ada orang bayar. Berkat gurunya saya tak jumpa ni. Saya kalau kat Bangi orang bayar, saya tak kan. Tapi kadang-kadang orang bayar ni, diorang tak beritahu kan siapa kan. Ada orang bayar. Kadang-kadang orang ambil bil ni, bagi kat orang lain, orang bayar. Kadang kita ngeri juga, siapa yang bayar selalu ni. Tapi tak apalah, tu tak ada masalah apa-apa. Bukan apa, kalau kau nak bayar, aku bungkus bawa balik lagi banyak. Tak ada lah. Raja gurau lah. Tak ada bungkus apa, bukan ada orang kat rumah nak makan. Kadang orang hantar makanan pagi. Saya terpaksa bagi agi-agi kat orang. Banyak sangat hantar kadang. Kadang berkat guru ni lah. Lepas tu nak kena hati-hati lah. Nak kena hati-hati. Lepas tu dia pesan dulu, dia pernah pesan dalam kuliah dia. Dia kata kebanyakan remaja perempuan
bila kita ajar bab haid, mereka akan bercerita, bertanya pasal keputihan. Betul, saya cakap betul, memang betul. Keputihan ni kalau remaja ni benda yang agak common. Dia tak cakap istiadah tau. Itu bukan istiadah, itu keputihan. Tapi dia bila sentiasa keluar, dia dikatakan sentiasa berhadas. Tapi bukan sebabkan darah keputihan. Dia kata, dulu guru kata, dia pernah rujuk dengan beberapa doktor lah. Doktor-doktor yang perempuan yang dikenal. Dia kata punca salah satu ni, kalau nak hilangkan benda ni, jangan makan ayam enjet. Kan budak-budak remaja kan suka ni kan. KFC. Kan ayam. Budak-budak muda kan suka makan ayam. Dia bukan macam kita. Kuih talam. Mana dia reti kuih talam. Sebut kuih talam tak pandai. Beli badak berendam tak makan. Kita bini kita makan. Betul. Dia orang patut makan paling makan pun kari pap. Itu je lah. Belilah kuih pelik-pelik tu. Kuih talam. Kuih apa? Kuih ketayap. Puteri mandi. Ni bulan puasa ni kau siap. Badak pun habis keluar. Tak pernah sebut. Yang kuih penjenayah semua ada tu. Lompat tikam. Penjenayah pun akan keluar balik bulan Ramadan ni tengok. Tapi generasi, kalau saya kata anak saya lah, saya tak kata anak orang lain. Habis kuih-kuih taik pun keluar, taik itik pun keluar tu. Laku pula tu. Kalau dekat Pahang dia panggil apa? Syed, lompat tikam. Sama je. Tu kuih pembunuh tu. Dah lompat tikam lagi. Wah, ini MMA fighter ni. Jadi dia kata dia pun mengajar dekat asrama, sekolah-sekolah Arab ni kata. Budak perempuan remaja akan cakap pasal ni. Lepas tu dia pernah tanya rujuk dengan doktor perempuan. Doktor kata budak-budak macam ni dia tak boleh makan ayam enjet. Dia kena cari ayam kampung. Tapi kalau kat asrama mana ada orang pakai ayam kampung? Betul tak? Orang beli ayam biasa tu lah, ayam enjet tu lah. Rupanya banyak yang kita makan ni dia ada chemical yang merosakkan sistem lah. Betul lah agaknya. Betul. Ni doktor perempuan cakap. Mungkin benda tu lah, saya tak tahu. Dia minta sini, ulama kata sini, engkau jangan makan benda haram, engkau jangan makan benda syubhat. Satu. Lepas tu dia kata apa? Berusahalah untuk mencari makanan yang halal. Jadi jawapan dia ni kena usaha. Kalau kena pergi jauh sikit lah untuk cari mihun yang halal, kena pergi jauh sikit tak apa. Belilah banyak sikit, simpan dekat stok. Mihun orang Islam ni macam-macam. Daripada nama-nama Bilal, tengok satu nama Bilal, satu nama Hilal. Kau nak sebut banyak sangat lah. Mihun aja. Mihun. Ni dulu pasar tani ni dah tak ada Ada budak yang jual, kalau kita masuk pintu tu, depan sikit je. Dia pakai kopiah, macam kopiah cair dulu dia pakai, kopiah hitam. Dia ada banyak. Sekarang ni dah tak ada pasar tani, dah tak ada dah jumpa dia. Mi kuning pun dia ada, kuih tiaw pun dia ada. Yang dia ambil daripada orang Islam yang buat lah. Belilah tu. Jangan beli yang bukan Islam. Bukan apa, nanti dah makan dah. 85 kilo, baca kat surat khabar. Allah. Dah buat macam mana dah makan, kira halal lah. Kalau otak kau. Senang je kau jawab. Kau tengok sebelah, ini mi orang Islam. Ini mi bukan Islam. Kadang-kadang murah sikit, murah 20 sen je. Kedekut pahit betul. Nak dapat benda yang halal mahal 20 sen. Dia kata ni orang Islam punya ni mahal 20 sen. Lepas tu dia kata mi dia cepat basi. Kalau mi bukan Islam ni tahan seminggu. Beli tu masak lah, jangan simpan kalau cepat basi. Betul tak? Janjinya masuk perut ni benda yang baik. Kita bagi macam alasan. Patutnya kita bagi alasan apa? Sebab tu saya cakap slogan yang kita perjuangkan ni, kita kena upgrade sikit. Dulu kita kata buy Muslim first, betul tak? BMF. Sekarang ni tak boleh buy Muslim first lah. Buy Muslim only. BMO. Tak ada, tak beli. Kalau first ada second. Tahu?
Tengok mi Islam tak ada. Mi bukan Islam ada. First, Islam. Tak ada? Ada pilihan yang kedua. Yang saya marah ni, yang bukan Islam ni, diguna nama jenama orang Islam. Nampak tak kita ni dibodoh-bodohkan, dikotak-katikkan? Nampak? Nampak tak? Itu yang PPIM buat sure tu. Kalau halal ni produk bukan Islam, warna ni. Saya sokong betul. Saya sokong betul. Betul je kan? Betul. Mereka kena buat gitu. Kalau produk ni bukan Islam, halal dapat halal tak apa. Tapi tahu warna lain. Tahu warna lain. Kalau produk ni orang Islam dapat halal, warna ni. Bagi pengguna membuat pilihan. Baru orang yang main-main ni baru tahu. Dia taruh nama mi cap masjid pun ada tahu. Nama masjid dia guna Pernah tak kita buat mihun taruh nama cap kuil ke apa? Tak pernah, betul tak? Dan kita pun tak nak buat lah. Allah Jadi gunakan kuasa pengguna ni, kuasa pembeli ni. Protes, jangan beli. Kenapa? Buy Muslim only. Bukan first. Kalau tak makan mi, tak mati kot. Pingsan ke tak makan kecau hari tu? Betul-betul, sungguh. Cakap dengan diri kita, ya Allah, inilah aku nak mempertahankan diri aku ni. Aku belajar agama. Aku bukan orang awam. Aku belajar agama. Aku takkan makan benda-benda yang haram. Aku takkan makan benda-benda yang tak pasti. Dulu masa kes coklat tu, yang ada satu jenama tu kan. Jenama tu popular tau. Rasanya anak kita dah makan 2 lori tu. Itu kalau anak seorang, anak tiga orang dah makan 2 tan tu. Betul tak? Sedih juga kita tengok. Masa tu isu tu hangat lagi. Pergi tempat nikah orang kahwin. Orang perempuan buat hantaran. Orang lelaki balas. Lepas tu nikah kat masjid. Letak barang-barang hantaran kat masjid. Ada tu nampak cantik je rumah. Macam rumah orang England tu. Dia buat dia coklat. Dia nama tu. Allah. Letak tengah masjid. Betul tak? Siap masjid pun bersalah. Nak cakap apa ni? Betul tak? Tak apalah nak buat coklat tu, tak apalah nak buat rumah ke, nak buat bangunan JKR ke, buat lah. Tahu? Nak buat macam tu yang apa tu, bangunan baru tu apa? Panggil apa tu? Kalau dekat Telekom dulu kami panggil Menara Rebung. Tapi kadang meeting kat Telekom dulu masa kerja. Kat mana meeting? Menara Rebung. Sebab dia macam rebung lah. Ni panggil apa? Dia pusing Dia pusing Blok G. Tak ada panggil apa? Ada nama khas Menara Cangkul ke apa, tak ada? Dia bukan lulusan. Ada lah mungkin kadang lama tu orang bagi nama lah. Nak buat YouTube tak apa. Tapi jangan ambil jenama yang kita ada isu yang kita dengarkan tak bagus. Sebab tu kita dah ragu. Bila ragu, nama dia apa? Ragu nama dia syubhat. Betul tak? Walaupun lepas tu nanti dia declare, kita dah buat, kita dah bersihkan, kita dah tak ada, kita dah uji, kita dah tak ada. Tapi dalam pada hati orang Islam ni, dia tak akan masuk lubang 2 kali. Betul? Mesti kita ada rasa macam, sedangkan banyak lagi jenama lain lah. Saya masih isu tu keluar tu, masa tu saya pergi pondok. Lepas tu besok tu saya sarapan dekat Pekan Greek. Ada pakcik dekat depan ni, dia ada meja yang buka pakai pasar malam tu. Dia jual barang-barang ni lah, mihun. Lepas tu dia jual coklat. Coklat ni jenama Umi. Saya kata ada coklat Islam. Ada. Kata pakcik, ini pakcik cari dekat Penang. Dia punya kilang kat Penang. Tapi pasaran dia sikit. Ini pun nasib-nasib lah, terlepas kemari ni saya dapat kata. Rupanya ada orang Islam buat coklat ni. Tapi dia kata sebab sambutan dia tak kuat dan dia tak ada modal untuk promosi, jadi dia punya distribution ni hanya pada gitulah, kecil lah. Ni sikit, tu sikit, ni sikit, tu sikit. Kenapa dia punya pasaran tak kuat? Sebab kita tak support. Now, kalau kita support, kita beli, orang yang support, orang yang beli, betul tak? Baru dia berkembang. Kita support jenama syubhat. Jenama yang orang Islam buat, kita kata mahal lah. Kita cakap macam-macam lah. Tak sedap lah. Lagi apa? Tak lemak, mi dia tak lemak. Lemak pun ada masuk
Kalau mi ni lemak, tapi ni bukan Islamnya. Tak apa, janji lemak. Saya cakap ni apa tau? Sebab orang kedai cakap dengan saya tau. Dia kata abang Haji balik dari surau. Dia kata, orang kedai ni kata. Dia tengok mi. Jadi orang kedai ni ambil lah mi orang Islam ni. Ni bang, ni orang kita buat. Saya bukan nak cari orang kita punya. Saya nak cari bukan orang kita punya. Orang kedai ni terpanjat dia. Kenapa? Depa punya lemak. Amboi. Banyak lemak betul. Dia punya lemak. Depa punya sedap. Tu, serbuk kari. Jenama-jenama yang bukan Islam tu. Tak boleh cakap kat sini, korang tahu kan? Jenama bukan Islam kan? Kita kadang kata buy Muslim only. Kita dah kata dah. Jangan pakai. Akak kat rumah jangan pakai. Saya kadang sedih saya tengok apa tahu? Surau pakai. Itu lagi dah sedih. Masak Maulud Nabi, beli jenama rempah kari yang bukan Islam. Dia kata sedap. Kita makan bukan sedap. Betul tak? Tak sedap mana pun sebenarnya makanan ni. Nak sedap makan ni kat syurga je. Orang syurga makan bukan sebab lapar. Orang syurga makan sebab sedap. Tu syurga. Orang syurga minum bukan sebab haus. Dalam syurga tak ada haus. Haus tu penderitaan. Tapi orang syurga minum sebab apa? Sedap. Minum lagi sedap. Lagi minum lagi sedap. Lagi minum lagi sedap. Itu kat syurga. Kat dunia ni sedap mana pun dia jadi najis je. Jadi apa yang kita pertahankan ialah halal. Bukan sedap. Dia kata rempah orang ni tak sedap. Kita kata orang Islam, tak apa, tak sedap. Saya dah biasa dah dari kecil. Tak boleh ubah. Kau cakap daripada dia haram ke, syubhat ke, apa had ke, dia tak kira. Dia dah jadi darah daging. Dia ambil jenama yang bukan Islam. Termasuk kicap. Termasuk cili sos. Jangan beli yang bukan Islam. Sekarang ni Islam ni produk banyak. Ini bukan diskriminasi ke apa. Ini adalah urusan agama. Urusan agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Dia agama dia, cara hidup dia. Kita agama kita, cara hidup kita. Kena ubahlah cara gitulah. Jangan pergi overseas, kita bangga-bangga beli coklat daripada overseas. Hati-hatilah. Kat sana lagi lah, tak ada logo, tak ada apa, betul tak? Memang benda mahal. Benda standard lah, nampak standard, nampak kualiti, nampak kelas. Tapi dia halal tak halal kita tak tahu. Sama juga kita naik kapal terbang kan. Kalau kapal terbang tu kita pun kita ragu. Kalau kita pre-order meal, janganlah order ayam ke daging ke. Betul? Order lah benda-benda roti ke kalau kita tak yakin lah. Kalau lain lah kita yakin dia ni memang ada satu catering ni okey. Okey lah. Saya dulu pergi Melaka, ada satu hotel tu. Saya masuk lift, saya nampak ada budak muda lah, budak dengan rumah dia bawa makanan. Apa sambal, totong. Dia pun masuk lift. Wah, saya kata berniaga kat mana, dek? Tak, ini untuk sarapan hotel ni kami yang supply. Wah, seronok saya makan. Bukan seronok makan nasi lemak dia. Saya seronok nampak ada orang Islam boleh berjaya masuk supply pada hotel non-Muslim. Ni satu kejayaan besar tau. Saya cakap rumah saya, jom kita makan kat sini. Makan. Tapi yang supply dia saya nampak orang Islam. Kita kata seronok nak makan, betul tak? Walaupun tak standard lah. Tak macam hotel-hotel besar kan. Ada ni, ada tu, ada ni, ada tu. Kenapa? Kita nampak orang Islam. Dulu ada satu kedai makanan segera. Ada anak murid saya kerja. Dia kata dia yang uruskan supply ni. Yang hantar tu orang beli burger. Wah, saya seronok nak pergi beli. Walaupun tak semua tempat dia dapat. Kenapa? Kita rasa seronok ni sebab kita boleh rasa benda ni halal. Saya pada masa kerja dulu, saya ada cerita dulu kat sini. Kerja bangunan tinggi. Kami dulu kerja tengah panas. Lebih kurang macam buruh kontrak je lah. Kalau pakai uniform dengan pendek ni, kalau buka balik hotel buka kopiah, berbelang kepala. Kerja panas atas bumbung. Kerja dekat pencawang atas bumbung. Tapi bila kat piring tu memang jarang dekat-dekat lah. Kalau perlu dekat sekejap je. Lepas tu apa dia punya pacaran ni kadang-kadang balik bilik macam demam tu. Dia ada kesan juga sebenarnya. Tapi panas lah, open. Tu ada satu hotel yang hotel tu pun dah tutup lah. Itu dia popular, dia tinggi, popular.
Saya kadang-kadang tunggu budak maintenance ni ambil kunci lambat sangat. Kita duduklah kat bawah. Duduk bawah tunggu. Dia kata tunggu bang, kejap bang, ada kerja. Tunggu sampai setengah jam, 1 jam baru tunggu kadang. Nampaklah dekat dapur tu. Nampaknya tokok-tokok tinggi tu tengah buat kerja kan. Kita duduk kat dapur sebab masuk dari dapur naik atas. Nampak lori, reverse. Dia keluarkan makanan yang dia bekal pada hotel tu lah. Dia berhenti sebelah saya tengok lah. Apa benda dia bekal ni? Saya tengok daging yang haram ni dengan barang sayur ni bertimpa-timpa. Kita tahulah daging yang haram ni dia besar-besar. Yang supply ni bukan Islam. Saya tahu, tengok muka dia saya tahu. Cara dia cakap dengan orang tu saya tahu. Masa tu bulan puasa. Saya panggil budak yang tokok tinggi ni. Dia tengok-tengok tu, dia tak asing. Biasalah bang, dia kata. Biasalah, dia kata. Saya kalau tak tengok tu pun saya ragu kadang. Siapa yakin silalah. Biasalah. Pada dia biasalah. Kita tengok dekat depan dia punya iklan ni, Ramadan Al-Mubarak semua ada. Selamat berbuka puasa. Ramadan yang diberkati apa pula. Kami menyediakan 600 juadah. Kalau gajah tengok pun giling kepala. Aku tak boleh makan 600 juadah. Tengok orang yang datang buka puasa mesti orang Islam. Betul tak? Saya ragu. Saya ragu. Saya tak tahu orang lain. Saya kerja dulu tak apa. Kadang bos ajak makan. Kan? Kadang bos ni bukan Islam, dia ajak makan. Dia tahu kalau saya ada, saya pilih kedai. Dia tahu kalau saya pilih kedai. Kalau saya tak pilih, saya tak pergi. Dia akan bawa kedai-kedai yang besar-besar. Yang kedai tu, saya kata ni kedai Muslim. Dia tak, ini semua bangsa. Kalau semua bangsa, saya tak pergi. Saya tahu dia akan bawa kedai mana. Dia kata dia bawa seafood. Tapi seafood yang orang bukan Islam. Even kalau boleh, air yang kita minum tu, teh ais tu, kita tak nak orang bukan Islam buat. Tak nak tangan orang bukan Islam buat. Tak berkat. Sampai berkat tu kita nak jagalah. Tu nak kena hati-hati je. Saya dah kerja, saya dah tengok lah. Macam-macam Sebab tu makanan syubhat, makanan haram dia jagalah. Ada orang nak belanja ke, kontraktor nak belanja ke, kawan-kawan nak buat apa benda ke, pastikan dia bawa kita pada tempat-tempat yang boleh diyakini. Boleh diyakini. Jangan masuk-masuk tempat-tempat yang tak diyakini. Bimbang kalau tak haram, dia jatuh syubhat sebab hati kita ragu. Nanti akibatnya kita cerita kemudian. Sebab tu hati kita rosak, hati kita malas. Dah bangun tahajud, tak dapat. Nak baca Quran, cukup berpegang. Baca Yasin mesti tengok ujungnya. Lama lagi nak habis Yasin itu. Tengok belakangnya. Atas baca pendek-pendek baca Al-Mulk 30 ayat malam-malam. Baca baru ayat 5. Baca baru ayat 8. Rasa lamanya nak habis. Menderita. Tak macam menderita lah. Kalau dapat khatam Quran bulan Ramadan ni, dah macam melayang, rasa macam wali lah. Boleh pergi jatuh ke Rahman, tak payah naik bas. Rasa macam melayang. Ada khatam Quran. Sekali je khatam Quran bulan Ramadan tu. Itu pun bukan khatam baca seorang, itu tadarus. Grup ni 5 juzuk, khatam perdana, dapatkan peringkat cap gajah duduk. Betul? Seronoknya aku khatam Quran. Bukan khatam. Kau baca 5 juzuk je. Patutnya peringkat tu kau potong 4, potong 6 sebab kau dapat 5 juzuk je. Betul? Lepas tu perempuan dapat telekong, komplain pula. Apa dah JK telekong murah, orang dapat khatam Quran, macam budak kecil khatam dan nak hadiah. Belilah tudung telekong yang mahal apa nama dia? Khadijah. 300 lah, 300. Saya cakap dengan, dulu saya ngajar orang yang have lah. Nak cakap lah. Dia kata, Ustaz, 300 tak mahal. Kami beli dekat Bangsa 1,800 telekong. Tertegak gini. Ya ke? Ya ke puan? Datin Seri. Ya ke Datin Seri? Ya, dia kata. Dia kata kenapa mahal? Ada emas ke? No, the material is very good. Kain itu. Kain apa sampai 1,000 lebih? Tak tahu apa benda kan? Sutera. Perempuan boleh pakai sutera. Semayang pakai sutera. Tapi kepala otak sembayang jalan merata. Apa nilai telekong sutera? Betul?
Allahu Akbar, sahur nak makan apa? Ikan masin tak beli. Ikan masin ni kalau budak-budak ngantuk, mata dia, dia cerita pasal ikan masin ni, 2 rakaat tarawih. Dia nilai semayang betul tak? Bukan kata tak boleh pakai sutera, pakailah sutera pun boleh pakai sutera, tak apa, pakailah. Tapi dinilai itu bukan pada telekung. Tapi telekung kena elok, kena kemas. Jangan bagi telekung yang buru-buru sangat. Tak. Sedangkan ada duit nak beli yang cantik, beli yang elok. Tapi nilai dia pada hati. Apa punca tu kadang-kadang tu yang kita kata apa tu? Tu makan lah. Tu makan tu. Kita tak jaga tak jaga. Kat rumah kita produk-produk bukan Islam yang kita ragui, kadang-kadang tak ada logo halal pun bantai. Ramai dulu kita tengok kedai-kedai yang kecil-kecil yang fast food yang buat ni. Nama pun nama orang putih, nama kadang-kadang nama-nama yang bukan Islam. Orang Islam makan. Yelah, kita dekat orang Islam sebab dia pakai tudung lah, kita katalah orang Islam. Kadang-kadang dekat RNR kan, nasi itik apa budanya jaga ni orang Islam. Perempuan pakai tudung lah. Saya pernah tanya dulu, saya berhenti tanya. Saya kata ni kedai ni siapa punya? Bos punya. Bos orang apa? Dia sebutlah orang bukan Islam. Kalau orang bukan Islam, rasa-rasa dia nak ambil ke bahan-bahan mentah ni daripada yang halal? Saya tanyalah. Secara jujur kalau kita jawab lah. Betul tak? Dia mesti nak ambil satu yang murah. Dia tak kira. Lepas tu orang-orang, kalau orang yang benar berhati-hati, dia kena jaga. Sebab apa? Dia punya impact tu, kesan dia pada hati. Kesan dia tu pada hati. Hati ni jadi malas, kadang-kadang benda wajib pun malas buat. Semayang pun lewat-lewat. Orang dah bagi masa 1 sampai 2 sembahyang Zuhur. Kan diturunkan pukul 4 suku. 4 suku turun, duduk kejap sembahyang Zuhur. Tengok WhatsApp, kata WhatsApp 2-3 round, 2-3 group, lepas tu sembahyang asar, lepas tu naik. Ni orang perempuan macam cukup buat. Bukan perempuan sini lah, ni perempuan jabatan lain lah. Jabatan kerja tak raya punya. Dia suka buat gitu. Kalau asar 4.30, 4 suku, perempuan punya surau penuh lipa. Kita datang sampai telangga-telangga lipa. Kita kata, kenapa ramai ni? Ada kematian ke? Bukan kematian, jiwa tu dah hampir mati. Semayang lewat. Imam Syafi'i kata, engkau tengok orang yang sangat tidak taat pada Allah. Engkau ambil kepala dia, engkau takbir 4 kali. Kau takbir kat 3 dia 4 kali. Kau tengok orang yang tak taat pada Allah ni, orang yang dahaga pada Allah. Kenapa? Kenapa Imam Syafi'i kata engkau takbir pada 3 dia 4 kali? Kenapa? Engkau sedang menjenazahkan hati dia. 4 takbir ni semain jenazah. Kenapa? Hati dia telah mati. Tu yang semain lewat-lewat, tak rasa apa-apa. Dalam pada tu tertipu pula. Pukul 10 pergi turun surau, semayang duha sampai 8 rakaat, wirid lagi sejam baru naik. Tak boleh begitu, waktu kerja tak boleh. Tapi Sabtu dia tak buat pula. Betul? Hari Ahad dia tak buat pula. Cuti-cuti, Maulid Nabi, Hari Merdeka. Selangor wilayah ni kan terkenal dengan cuti. Yang menang bola cuti lain. Badminton menang bukan cuti. Badminton menang. Tapi tak buat pula 8 rakaat. Waktu kerja dia pergi buat. Bos nak cari-cari mana dia ni. Aku nak suruh dia print di mana. Nak marah tak boleh, pergi semayang. Duha lah sekejap tak apa. 2 rakaat cukup naik. Kan? Kalau nak buat banyak-banyak, duha ni lebih kurang 7.30, 7.40 dah masuk waktu duha dah. Lebih kurang 24 minit. Lebih kurang Sekarang ni syuruk pukul berapa? 7? 17. Campurlah setengah jam lah katalah. 7.17 jadi 7.47. 7.47 dah boleh sembahyang duha dah. Masuk kerja pukul berapa? 8.30 lah katakan. Buat dalam 8 rakaat. Kalau terlepas, nak turun pukul 10, kena cakap dengan bos dulu. Minta permission tu. Bos, kejap bos duha, kejap. Okey. Betul-betul lah duha. Jangan lepas duha pergi belakang nasi. Tidur pula. Boleh lah, boleh. Bos bagi, okey, pergi. Tapi jangan buat lama. Bos nak marah pun serba salah kadang. Kita dah kena fikir sebab kita berada dalam time kerja lah. Sebab tu, bimbang apa? Gaji tu nanti, gaji yang dia dapat ni, dia jatuh haram. Kita tak mencuri dia orang.
Tapi kita punya kempontengan dalam pekerjaan ni menyebabkan gaji kita haram. Itu dulu orang kata curi tulang. Orang kata, orang Melayu kata curi tulang. Lepas tu nak kena apa yang bukan dalam bidang kerja kita anak sakit ke, kita nak kena cakap dengan kita superior lah, minta izin dengan dia. Tak payah minta izin dengan menteri. Dia bos besar, dia banyak benda nak fikir. Kita ada superior kita ni, orang atas kita WhatsApp ke apa, bos lambat sikit lah, anak tak sihat. Okey, bos kita kata okey. Selalunya bos tak kata tak okey lah, saya tak pernah dengar lah. Bos kata aku tak peduli, anak kau pingsan tu kau datang sekejap. Saya jarang dengar macam ni, tak pernah saya dengar. Bos ni dia manusia je kita, dia pun ada anak kadang. Tak ada anak pun dia faham, dia ada keluarga kan. Dia selalu dia bagilah, tapi kita jangan ambil kesempatan lah. Kadang bos baik pula, dia anak dia sakit je. Rupanya dia tengah naik GrabFood, hantar GrabFood. Jangan buat itu. Rupanya tengah bawa kuih tart, nak jual online. Dia kata best lah BDR. BDR. Apa BDR? Berniaga dari rumah. Cepatlah COVID ni, jangan pergi luar nantilah. BDR. Tu kalau tak ada kerja tu cerita lain lah kat rumah. Okey, sikit. Dalam kitab Nasaihul Ibad, boleh catat ni. Dikatakan dalam kitab Nasaihul Ibad, Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Banten, dia kata apa? Dikatakan dua perkara. Keuntungan meninggalkan haram. Apa dia? Barang siapa yang meninggalkan dosa, maka akan lembutlah hati dia. Satu. Yang keraskan hati adalah dosa. Barang siapa meninggalkan dosa, hati dia lunak, hati dia lembut. Dosa yang menyebabkan hati keras. Ramai orang berjalan jasad hidup, tapi hati dia matilah. Jadi sebab apa? Sebab dosa. Nombor dua, barang siapa meninggalkan perkara yang haram. Ni. Dan hanya makan yang halal. Akan jernihlah fikiran dia. Fikiran dia jernih, fikiran dia bersih. Tak berserabut. Fikiran dia kosong, tak bersabut. Ini angkat tabir zuhur je, Allahu Akbar. Dah ingat meeting lah. Badan dekat sini, jasad kat sini, hati dah masuk meeting room. Tingkat 10, Bougainvillea. Aku nak sebut sampai sekarang tak pandai-pandai. Bougain. Mahras itu Bougain. Boleh lah tu. Badan dekat 35, hati dekat Bougainvillea. Tengah pegang mouse, klik, screen by screen. 4 rakaat. Habis semayang, Alhamdulillah, aku dah tahu dah apa nak buat. Dah dapat idea. Dia kata Allah bagi idea untuk present dengan bos. Kenapa ni? Hati akan tak jernih. Sepatutnya waktu solat ni, lepaskan dunia. Kosongkan. Tu, kosongkan. Nampak? Sebab tu Datuk Zarul tu dia kosongkan. Engkau tak nampak ke apa di sebalik dia? Aku nampak muka Datuk Zarul, aku tahu. Dia kata kosong apa? Jangan ingat benda lain. Bila hati kita hidup, kita tengok kosongkan. COVID. Tak nampak COVID? Bukan COVID. Memang COVID memang kena buat macam ni, peraturan. Apa tengok? Hati aku kena kosongkan. Iktidal. Kosongkan. Hati aku kena kosongkan. Ini jangan tanggal. Walaupun lepas COVID jangan tanggal. Buat besar-besar kat sini. Anda di surau, bukan di bilik meeting. Kenapa? Elak masuk neraka wil. Punca apa Akan tak jernih. Allah, saya cakap diri saya ni. Betul, saya cakap diri saya. Mari kita lawan lah. Mari kita lawan. Lepas tu kalau boleh dapat asing-asingkan, solat ialah solat dan ini lebih penting daripada segalanya. Jadi lupakan mouse, lupakan laptop, lupakan apa benda, perhubungan antara bangsa, lupakan cerun, lupakan jalan raya, lupakan auditor-auditor yang kacau kita pagi-pagi. Cakap ala audit ni datang pun tak apa, senang je. AUDIT, all you do is tick. Saya dulu 6 tahun auditor. Diorang cakap saya gitu lah. Saya pergi kursus audit ambil pesa. Yang ajar tu, dia kata nothing to worry. Audit, very easy work. Dia tulis AUDIT,
all you do is tick. Dia kata, dia tak tahu kita kena marah dengan orang, kita buat audit, kawan jadi lawan pun kita dah hadapi semua ni. Jangan bimbang. Itu adalah urusan dunia. Yang kita kena usahakan mencari rezeki kita. Tapi dengan Allah, dan yang memudahkan urusan dunia kita adalah Allah. Jadi dengan dia kena beri tumpu perhatian sekejap. Sampai Allah kata dalam kitab Usul Tahqiq. Usul Tahqiq. Dalam kitab tu dia tulis apa? Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, tidak adakah ruang dalam hatimu untuk engkau mengingati aku? Tak ada ruang ke? Sibuk sangat engkau. Bukan bersamanya pangkat pun. Baru grade D19 je. Tapi sebenarnya dah tak khusyuk dah. Baru grade rendah je, grade biasa je. Tapi sebenarnya tak khusyuk dah. Latih untuk spread. Mesti ada drive B, drive C, drive D, jangan campur. Ada yang tak boleh nak renggang dia kerja, sampai balik rumah pun mengamuk. Kenapa? Tadi dia bergaduh dengan bos kat rumah. Balik rumah, habis anak dia kena marah, apa benda semua, rumah dia kena marah, suami dia kena marah, dia masuk kereta je, muka pom. Kenapa ni? Diam lah. Bini-bini kau gangster. Suami nak tegur pun tak boleh. Kenapa ni? Diam lah. Padahal dia bergaduh dengan orang lain. Dia gaduh dengan bos lain. Kenapa? Dia terkesan. Mungkin pada dia, hidup mati dia ni ialah kerja dia. Hidup mati ialah kerja dia. Sampai dalam semayang terbawa, apa benda semua. Itu yang ulama kata apa? Dulu guru kita bersebut, ketahuilah engkau, gagal yang kau khusyuk dalam solat adalah kerana 4 perkara. Dia kata gitulah. Antara 4 perkara. Pertama, kenapa kepalamu yang tidak jernih dan berserabut dengan dunia. 1. Berserabut. Dia tak disusun elok tu nama berserabut. Nombor 2, syaitan yang mengganggu dirimu. Nombor 2. 3, nafsu yang kau ikuti. 3. 4, yang paling menakutkan adalah kita kata, Allah sendiri tahan engkau tidak khusyuk. Allah sendiri tahan, tak bagi ingat dia. Nombor 4 dia paling takut. Guru-guru kata nombor 4 paling takut. Kenapa Allah tak bagi ingat? Sebab Allah benci. Kenapa Allah benci? Balik pada tadi, dosa yang tidak ada taubat. Dosa manusia dia buat dosa, tapi sebab tak ada taubat ni memang Allah benci. Benda ni, dosa ni nak jadi racun dan hati, menyebabkan tak khusyuk sembahyang. Jangan main dengan dosa. Dosa jangan main. Jangan main dengan dosa. Nanti kita akan baca lagi, akan datang. Kalau tak ada sanitasi, kalau tak ada PKP balik lah, kita baca. Dan apabila engkau telah mendapatkan makanan yang halal, di situ mula-mula dia kata jangan makan benda haram, dia kata syubhat, jangan makan. Dia kata dan nak akan makan yang halal, ada pula cerita lain. Tu nak kena belajar buat tasawuf, nak kena belajar betul-betul. Supaya kita terpandu dengan panduan yang baik. Kalau kita gagal, nanti impak dia pada hatinya gagal, dia akan bawa jasad pada benda gagal. Dia akan bawa telinga benda dengar tak baik, dia bawa tangan buat benda tak baik, dia bawa mata tak baik. Kenapa? Punca dia kesan pada hati. Jadi ingat Rasulullah kata, hati kamu ditempa oleh apa yang kamu makan. Sebab tu lepas ni janganlah makan benda-benda yang tak bagus lah. Jangan makan benda-benda tak bagus lah. Nak makan produk, tengoklah, kita cuba pastikan, kita pegang dalam kepala kita, buy Muslim only. Kita cerita itu. Kita kena betul-betul hati-hati sikit lah. Kenapa? Dia beri kesan pada jiwa, beri kesan pada hati. Kalau nak bawa pergi pejabat pun, bawalah benda-benda yang baik-baik untuk kawan-kawan makan. Nak masak mi, katalah hari Jumaat nak bagi mi dekat department, nak bagi-bagi makanan. Pastikan mi kita ni, sebab orang yang makan ni dia takkan tanya. Betul tak? Dia malu tanya. Takkan tanya, akak bawa mi ni, mi jenama apa ni? Takkan tanya, dia makan je, betul tak? Ada kesan pada hati dia. Kesian kat dia. Kita ni nak bersedekah. Nak bersedekah ni biar benda baik. Belilah benda-benda baik. Nak masak kicau, beli kicau baik. Saya dulu pernah tersilap beli mi hari raya kan. Ada orang datang nak buat mi Oman, nak buat mi munsuk. Saya tersilap beli. Nama produk baru. Saya ingatkan orang Melayu. Tapi saya tak tanyakan kawan, rupanya bukan. Apa jadi? Saya buang. Betul saya nak bagi orang makan air raya ni, benda-benda tak elok. Sebab saya akan tanggungjawab nanti. Besok nanti kari akhirat nanti, benda ni dia cerita balik dekat akhirat. Nanti dia boleh claim balik kat kita tau. Kau bagi air raya, kau bagi aku makan.
So tak berapa ramai beratur kat kita besok nanti. Jadi sebagai peniaga kita ada tanggungjawab. Jangan jual produk yang kadang-kadang kedai-kedai orang Islam. Kedai popular, viral tu, popular, ramai orang. Kita kalau tahu makan, okeylah, kita lihat kedai orang Islam, okeylah. Kita pergi dapur basuh tangan, kita nampak kotak-kotak jama-jama rempah-rempah ni bukan Islam. Saya sebab tu saya tak masuk dah. Saya tanya, masuk dalam Facebook saya tanya pakai rempah apa? Sampai sekarang tak jawab. Saya nampak kotak-kotak rempah ni saya tahu. Saya cuba nak confirm ni. Rempah apa pakai? Dia tak jawab. Tak jawab, saya tak datang lah. Berapa? Kita mesti particular. Benda ni masuk perut. Masuk perut, dia jadi ke hati. Dia darah. Kalau orang lelaki dia berdarah ni, makanan ni dia jadi mani. Nanti mani jadi anak. Anak ni pula dia hasil daripada makanan yang kita makan, mani yang keluar daripada kita. Tu jadi tak berapa bagus tu. Lepas tu kena jaga-jagalah sikit. Ubah cara hidup kita, jaga-jaga sikit makan ni lah. Jaga-jagalah jaga-jaga. Kalau kita jaga, Allah jaga kita, insyaAllah. Cukup, dah pukul 2 lebih ni. Nanti jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sallallahu ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf semua, pasti banyak kekurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.